Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam saya ucapkan kepada semua pendengar podcast. Malam ini tentunya anda bertemankan saya Adam Hafiz Ahmad dan rakan-rakan saya tentunya dari pelbagai negeri. Kita ada Nabil Kodri, Atikah dan juga Akilah. Apa khabar kalian? Khabar baik. Khabar baik. Baik, tentunya dalam orang kata sihat sejahtera lah kan. Sebab apa pun kita hari ini masuk hari kedua tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP sehingga 26 Januari ini. Jadi bagaimana Atikah, Akilah dan juga Nabil menjalani PKP hari pertama ini? PKP going well sebab kita dah biasa. So just do normal routine life. Bangun awal pagi, maybe exercise, masak rumah, makan, Netflix, movie. That's it. Baik, jadi Akilah, Nabil? Akilah dulu. Dekat Selangor ni kawalan dia ketat. So even nak keluar selangkah daripada rumah pun ada radio kat polis selalu. So just duduk dalam rumah, buat aktiviti macam biasa and kita scroll TikTok. Itu yang semestinya ya Akilah, sebab topik kita juga malam ni berkenaan dengan TikTok. Sebelum tu Nabil, bagaimana perkembangan di Pulau Pinang? Di sini macam PKP going well. Tak ada apa sangat, cuma macam sebelum ni, macam semalam kita boleh keluar kan, tapi like totally hari ni memang tak keluar langsung. Tapi rasanya tak ada apa kot. Mungkin boleh prepare untuk exam yang akan datang, InsyaAllah. Baik, itu dia insyaAllah. Dan jadi Nabil, apakah topik kita sebenarnya malam ni? Okey, hari ini topik kita sangat istimewa kerana kita akan bercakap mengenai satu platform yang sangat digunakan oleh setiap lapisan masyarakat, terutamanya di Malaysia lah, iaitu aplikasi TikTok. Yang mana TikTok ni merupakan a video sharing social networking service yang dimiliki oleh ByteDance, iaitu company dari China. Yang mana kalau kita tengok TikTok ni merupakan satu platform yang sangat senang lah kita tengok, sangat senang, sangat mudah untuk macam sebelum ni kita boleh tengok revolution daripada short video platform macam 2014-2015 kita aplikasi Vine famous kan. Betul? Tapi then lepas tu kita ada 2017, 2019 macam tu kita ada Musical.ly, and now present kita ada TikTok. Betul, itu dia kata Nabil, pakar TikTok sekarang tahun 2021. Tentunya betul kata Nabil. Saya rasa semua lapisan masyarakat yang menggunakan aplikasi TikTok ketika ini, orang kata dah boleh terkenal dah kan. Tak ada kerja lain, gunakan aplikasi TikTok sebagai satu platform yang boleh dijadikan wadah untuk kita melakukan satu benda positif. Dan itu bukan nak cakapkan korang semua yang tengah tengok sekarang ni, kami sebenarnya bukan berempat sebenarnya. Kami sebenarnya ada tetamu istimewa yang kami nak tunjukkan kepada anda semua. Dan hari ini beliau akan berkongsikan bagaimana aplikasi TikTok ini boleh sebenarnya memberikan satu impak yang positif untuk masa hadapan. Sebelum kita memperkenalkan kita punya tetamu istimewa kita pada malam ini, sama-sama kita saksikan video atau footage yang sempat kami sediakan untuk anda semua. Saksikan. Tidur lagi? Sudah. Tutup phone, matikan data. Ya, dia memang online. Tapi bukan untuk kau. Untuk orang lain. Seram, okey? Pada semua rakyat Malaysia. Noh Azran bin Muhammad Noh atau lebih terkenal dengan Azran Noh merupakan pengguna aplikasi TikTok yang mempunyai lebih 120,000 pengikut dan mendapat lebih 1 juta like di halaman TikTok beliau. Anak bongsu daripada 5 orang adik-beradik ini dilahirkan di Seremban Negeri Sembilan pada tanggal 8 Mac 2001. Memulakan pendidikan rendah di Sekolah Kebangsaan Kuala Kelawang Negeri Sembilan, kemudian di peringkat menengah di Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Undang Haji Adnan Negeri Sembilan. Bukan sekadar di situ, beliau kini merupakan pelajar jurusan Diploma Teater di Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI Perak. Mari kita bercerita bersama beliau untuk mengetahui aplikasi TikTok kerjaya atau sekadar hobi. Biar semua kena COVID.
Dia nak geram ni. Dia nak datang ni nak ajar. Dah mak ayah dia bagi duit. Biasanya dah habis duit mak ayah dia bagi duit. Kau tahu? Ni dah tak boleh ni. Ya, sikit pesanan dia. Baik, itu dia tadi footage yang sempat kami rakamkan buat anda semua, dan tentunya kita akan bersama dengan kita punya tetamu hari ini, iaitu Azran Noor. Assalamualaikum Azran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Azran. Azran. Azran, mungkin sebelum kita nak pergi lebih jauh lagi Azran, mungkin Azran boleh kongsikan bagaimanakah perkembangan dan kami juga tadi difahamkan Azran berada ketika ini di UPSI kan, di Perak, dan bagaimana mungkin boleh dikongsikan perkembangan belajar dalam talian ketika ini menghadapi tempoh PKP. Mungkin boleh kongsikan. Silakan Azran. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Okey, setakat ni alhamdulillah sebab baru dia masuk sem baru. Jadi kita orang kalau PKP yang kali kedua dia tak edit, mungkin akan menjadikan just face to face. Tapi nak buat macam mana kan, benda pun dah berlaku. Jadi setakat ni kita ni ada duit bolehlah hidup, tapi cumanya kita tahan rindu je lah dekat orang yang jauh. Betul. Sebab apa tau? Sebab dia duit ada tak apa boleh hidup kan. Rindu tu lah nak tahan kat family tu. Yang satu sebab saya ni pun course theater. Saya course theater awak bayangkan kalau nak buat assignment tu online tu macam orang gila. Orang tengok orang macam gila dah. Allah Akbar. Itu apa orang kata? Kesedihan. Betul, rasa sangat kesedihan Azran tu hari ni. Okey, baik Azran, kita nak bertanyakan kepada Azran lah sendiri kan, untuk wadah pembukaan tajuk kita pada malam ini. Tentunya tajuk kita adalah TikTok, kerjaya atau sekadar hobi. Kita nak bertanyakan kepada Azran sendirilah. Mungkin Azran boleh kongsikan sejarah permulaan Azran menceburi bidang TikTok ini sendiri. Silakan Azran. Okay, serah saya mula bermain TikTok ni. Mula saya jujur lah, dulu pun saya tak suka TikTok sebenarnya. Saya tengok orang main, saya kutuk je lah orang main TikTok ni. Lepas tu kita dah time PKP kan. Time PKP kita pun start install. Kita pun tengok orang tengok macam best dia buat video semua kan. Saya pun buat. Yalah, saya buat. Kalau biasalah kita buat dulu tak review kan. Betul. So starting yang view saya banyak tu tu dah yang video yang awak tunjuk tadi tu. Okay. Tu lah permulaan video saya naik. Kat situ lah. Macam saya mula naik dan naik. baik, itu kata Azran lah sendiri kan, dan orang kata Lorat tu dia lambat sikit. Baik Azran, itu orang kata sejarah Azran dalam bidang TikTok ni sendiri kan. Jadi saya nak tanya untuk soalan pembukaan lah kan. Azran seorang student, okay, di UPSI Perak. Bagaimana Azran orang kata membahagikan masa Azran dalam dunia TikTok ni sendiri dan pembelajaran tu sendiri? Macam mana Azran? Okay. Macam kalau assignment, kalau diberikan assignment, dia bagi mesti ada masa-masa dia kan, hari yang tetap kan. Sebab saya kalau nak buat video TikTok ni, saya macam ada idea saya terus buat. So biasanya akan siap sehari je, sekejap je lah. So dia tak mengganggu sangat pun sebenarnya. Tak mengganggu sangat pun dengan saya punya kerja tu. Menarik apa yang Azran cuba apa yang Azran katakan tadi, manage masa untuk belajar dengan TikTok yang sebagai seorang student juga. Dan mungkinlah adakah kalau macam Azran cakap tadi, nak buat TikTok tak ambil masa yang lama, tapi adakah setiap hari Azran gunakan TikTok ini sebagai orang kata kalau IG ada IG story, adakah TikTok ni Azran gunakan sebagai platform yang mana Azran tunjukkan live seharian Azran sendiri? Kadang-kadang dia bergantung juga lah. Macam contohnya sehari tu saya scroll TikTok dan dengan scroll tu dia akan tiba-tiba saya dapat idea apa yang saya nak buat. So daripada situ lah kalau saya scroll, saya pun
berguna seharian jugalah TikTok tu sebenarnya. Kadang perkembangan pun dekat TikTok juga siapa tahu. Tapi tak boleh percaya Okey, dah. semua lah. Kita Azran tu dalam hari berapa lama Azran tengok TikTok? Sebab kita tahu kan student ni kalau sekali tengok TikTok dia akan macam kejap je tiba-tiba dah jadi dia macam tu. Dia scroll kan. Azran ni berapa lama Saya pun tak pernah. scroll dah 2 jam. Nah. Sebab saya biasanya masa mula-mula tu yelah juga lama jugalah kita scroll. Tapi sekarang ni bila saya betul-betul kalau nak buka je saya suruh sekejap, saya buat video, lepas tu tutup dah. Oh, Tu tak ambil masa lama lah, memang tak lama. Tak ada lah sampai sejam 2 jam tak ada lah, tak ada. Teruk sangat tu. Yes. Tapi kalau ikutkan sejam 2 jam tu kira masa Kira yang singkat biasa tu, rasanya. Masa biasa tu. Itulah. Azran menggunakan masa yang singkat tu sendiri. Saya tak ada lah sampai 2 jam. Baik Azran, bercakap mengenai Singkat sebenarnya, tak Azran. lama pun. Bercakap mengenai Tengok gitu je. masa ni sendiri kan Azran. Macam kalau kita tengok dekat aplikasi TikTok tu, setiap kontennya berbeza. Jadi untuk hari ini dan hari esok, bagaimana Azran fikirkan dengan dalam masa yang singkat tu untuk fikirkan konten hari ni, okey aku nak buat macam ni, untuk esok pula aku nak buat macam ni. Bagaimana Azran handle that situation macam tu? So dia saya cakap ni, dia saya scroll. Dia automatik akan ada idea masuk lah, sebab bila kita dah buat video ada orang tengok. Kalau video tak ada orang tengok tu macam tak biasa lah. Ni bila video ada orang tengok, dia akan automatik masuk. Kadang yang nak tidur tu masuk. Berotak, okey esok nak buat video ni. Esok tu Bangun buat dari katil tu. dah stop tu. Yuk. Tak adalah orang kata kan kita nak payung muka tidur tu. Gitu. Mandi dulu. Okay, Mandi dulu. Faham. Okey, baik. So macam maknanya Azran ambil pada apa yang Azran tengok daripada hari-hari Azran scroll, Azran applicate balik dalam Azran punya video ke macam Azran tambahkan sendiri konten Azran sikit? Okay, saya tambah sini konten. Lepas tu kadang-kadang kalau kita punya konten tu ada orang komen. So daripada orang komen tu yang kita untuk buat next video. I see. Oh, macam suggest lah. Kembang. Oh, Kadang-kadang kita dapat orang punya komen dalam video. Macam itulah. okay. Okay, faham. So memang hari-hari lah upload ke macam ada time ke bila ada konten yang betul-betul menarik baru nak upload? Dia macam mana? Kadang dia tak hari-hari lah. Kadang kalau ada konten tu baru kita upload. Okay, I see. Azran jenis yang ikut trend juga ke? Macam kan sometimes ada nak trend tanya. dance. Dia ada. Okay, saya jenis yang ikut trend. Ikut trend yang kalau macam benda tu kelakar ke apa, kalau trend yang melibatkan muka, kalau nak buat handsome ke, dress up yang Okay. Saya tak pernah buat. Macam glow up challenge semua tu Orang tak lah. good looking, orang nak good looking, kita tak ada good looking. Dia macam okay, faham. Kiranya Azran ni memilih jugalah untuk dia buat konten tu. Dia tak bantai semua. Memilih lah. Kalau babak handsome tu memang saya tak buat saya bantai. Kalau naik lah. Kalau tak naik tak apa lah. Menarik Memang kita apa yang tengok Azran cakap tadi tu kan. Betul. Dia memang kita tengok Azran tak buat konten handsome, tapi based on Tok Azran yang saya tengok, dia ada buat konten yang sweet-sweet kan? Betul. Itu benda tu baru. Baru lagi. Baik Azran, okey lah. Habis tu pun saya Baik Azran, macam kalau tadi kita katakan pelbagai konten yang Azran telah lakukan di laman TikTok Azran sendiri. Jadi bagaimana Azran macam nak buat TikTok tu sendiri kan? Ada tak dapat orang kata shaming daripada kawan ke ataupun
daripada segelintir rakan-rakan Azran di media sosial? Yang komen-komen negatif ke? Mm-mm. Oh, kadang-kadang memang ada lah tipuan kalau tak ada kan. Betul. Saya baru ni yang video yang awak cakap tadi yang sweet tu ada kecam. Tapi saya macam Faham? kawan-kawan saya bersyukur lah. Saya dengan kawan rapat saya, kalau saya kena macam tu, diorang automatik buka TikTok, masuk bantai je balik. Oh, backup. Army lah je. Faham. Mereka. Ada army dia. Hebat betul Wow. Azran ya. Ada army. So awas Menarik semua tu. yang pernah kecam Azran Malah nak layan. Kalau malah kita jadi defense. Betul. Betul? Betul, itu ada satu vibes yang tak best lah kalau main TikTok ni sendiri kan. Baik Azran, seterusnya macam mana Azran mula perasan yang lama kelamaan Azran punya followers like tu naik mendadak? Macam mana tiba-tiba rasa tu sendiri? Mungkin boleh dikongsikan? Ada macam Mungkin ni. boleh Mula-mula share dia sikit macam tips untuk FYP. Sebab Nabil Dia macam pun ni, dia sebenarnya sebenarnya tak masuk. Dia macam ni je sebenarnya. Nak masuk FYP, kan kita scroll TikTok tu, kita tengok asyik lagu tu je yang keluar. Okay, kita pakai lagu tu. Faham? Oh, follow the trend lah. Kena ikut trend jugalah. Follow the trend. Lepas tu lagi satu macam video saya mula naik ni, daripada yang video yang awak tunjuk tadi tu, mula saya buat saya saja je. Saya pergi keluar lepak, balik dia nak tidur, tu tengok noti banyak. Saya tengok apa benda ni, kena kecam tu. Benda tengok video tu naik. So benda terkejut lah bila video tu naik, tu yang kita macam lagi nak buat lagi. Semangat lah, dia motivator. dah Ada pembakar semangat lah. Faham? Makan semangat lah. Hebat Azran. Okay, so Azran mula buat TikTok ni ada rasa malu tak? Ini malu bila some kita tahu kita akan buat TikTok dekat public kan, nak try ambil public punya aura sikit, ada rasa malu tak? Kalau malu tu, saya takkan malu. Saya malu. Kalau buat benda-benda yang bab handsome ni, saya malu lah. Uish. Kalau buat benda-benda kelakar ke, buat benda pelik, okay, saya tak malu. Dia malu sebab takut Macam ada Nabil. orang marah ke atau bagaimana? Sebab saya malu dengan saya malu dengan diri saya sendiri. Syah betul lah saya nak. Faham. Maknanya Azran ni nak menunjukkan bukan Azran ni melakukan konten tu bukan orang kata macam tipu, bukan fake it lah kata orang tu kan. Maknanya Azran tunjulkan apa yang Azran ada lah rasa time tu. Memang diri sendiri. Memang diri saya, kalau saya memang jenis yang periang lah gitu. Jadi periang. Jadi Azran Azran baik Azran, di sini saya terima satu message. Okey, di sini saya terima satu message katanya mungkin abang Azran boleh kongsikan apa yang sebenarnya terjadi dekat video baru-baru ini abang upload. Ada video kalau kita tengok video yang something lah pakai macam tu lah. Apa yang terjadi sebenarnya dalam kereta tu? Oh, Saya macam ni. Soalan part dia. Okay. Dia macam ni. Dia hari tu adalah hari jadi saya punya kekasih. Dia fan lah dengan JPF. Okay, dan saya macam tak ada apa lah. Saya nak buat macam biasa je lah. Tak ada benda pun. Biasalah orang sambut birthday kan. Right. So bila saya sambut birthday, saya buat video dan saya hadiahkan dia handshot dengan tudung sarung. Alright. Saya hadiahkan dia benda tu sebab dia tak ada benda tu. Tudung sarung. Orang pun pernah komen, takkan tak ada tudung sarung perempuan betul? Betul. Dia memang tak ada tudung sarung. Dia ada pun tudung sport sukan tu pun singkat. Satu tu je dia ada. Dan saya belilah tudung sarung dengan handshot. Saya beli benda tu untuk dia. Dan saya pun kadang pelik lah kalau dekat TikTok, alhamdulillah lah semua okey, komen pun mendoakan saya sikit je lah yang negatif tu. Itu pun sebab tak faham kot, mungkin dia
mungkin dia lahir-lahir baru main TikTok mungkin lah. Dia tak faham. But saya cakap main point ni saya cakap kat situ bila contohnya bila awak pakai saya dapat pahala. Betul tak? Itu namanya sedekah jariah. Dia bagi saya actually apa yang Azran buat ni bagi saya salah satu konten yang menarik dan tak ramai lah buat dalam TikTok. Sebab sepanjang saya main TikTok pun saya tak adalah perasan sangat. So macam wow, impress lah. Betul, ada 120,000 pengikut. Kita pun baru ada berapa? Dia macam konten tu dia macam buat semua orang macam sweetnya sebab tak Betul. expect dia macam tu kan. Bawa perasaan. Sebab- Bawa perasaan sekali. Tapi itulah banyak kecapan yang saya dapat. Baik, seterusnya Azran. Banyak je. Saya nak bertanyakan kepada Azran lah kan, apa yang Azran rasa kalau tengok sekarang ni pengguna aplikasi TikTok ni bukan sahaja golongan kanak-kanak, bukan sahaja golongan remaja, malah warga emas. Orang kata kaum-kaum ibu, kaum-kaum ayah ni yang turut sama serta join aplikasi TikTok ni. Pada pandangan Azran sendiri, apakah mungkin Azran punya pendapat, adakah wajar mereka ini join aplikasi TikTok ni sendiri? Bagi saya dia orang tak salah untuk join. Tapi bila dah join tu kita kena faham dengan situation. Contoh dah 2021 kita kena letakkan mindset mentality kita dekat 2021. Kita tak boleh kalau orang tua main kita dah 2021 orang tua main dia betul ikut zaman 60 ada, 50 ada, 90 ada. Mana boleh? Ya, Betul. faham. Macam kalau budak pula main, dia tak tahu apa-apa. Dan dia belajar benda basic je dekat sekolah contoh sekolah nak main hentam je. Orang yang dah besar daripada dia ni. Dia tak tahu apa-apa. Dia cuma hentam apa yang dia tahu. Tu kata semua account lah dekat situ. Kalau budak-budak main TikTok ni, itulah padah dia. Faham? Dia maknanya dia kena ikut kesesuaian umur untuk buat konten tu, macam tu. Ya macam ni. Ni je saya cakap ni. Nak follow boleh. Tapi mentality turut follow sekali. I see. Okay, faham. Faham. Tak boleh kita nak ikut mentality berlepas. Tak boleh macam tu. Alright. Faham? Okay. Kan selalu pada pandangan Azlan sendiri, macam mana cakap apa pandangan Azlan pasal when you buat content orang kecam and you handle it in your daily life tu, macam diorang mesti akan petikaikan, takkan daily life dia macam ni, dia punya routine life macam ni, takkan dia macam ni. So macam mana bagi tahu dekat orang yang this Contohlah. is your life, so how? Okay, contohlah. Macam tadi baru je benda tu tadi macam video buat saya baru-baru ni kan. Sebenarnya dapat kencaman dekat media-media sosial yang lain lah sebenarnya. Saya mula saya tak baca. Saya memang takkan baca sebab kita dah tahu kan. Contoh macam Facebook, Instagram, kita dah tahu siapa yang selalu main benda tu. So kadang dia orang mentality pun tak berapa nak, dia orang sempit tau mentality dia orang. Faham? But dalam video saya tu, saya tak buat apa-apa pun. Saya tak ada pegang, saya rapat ke tak ada apa. Saya just bagi hadiah dan saya buat benda yang bagus lah. Tak ada apa. Saya bukan bercium ke dalam kereta, tak ada. Saya jangan macam, tapi ramai lah. Saya tak ada lah macam nak cakap, ada yang cakap couple Islamik. Saya tak ada nak melibatkan couple Islamik apa semua. Saya tak ada. Saya buat benda tu, saya bagi hadiah aja. Saya tak ada nak cakap hadiah yang saya bagi ni couple Islamik. Dan saya kawal benda tu, saya macam saya boleh ambil daripada yang kecaman tu untuk video lepas tu. Tu yang seronoknya. I see. Faham. Okay. So, apa impact, ada impact tak dalam life Azlan lepas jadi famous? Like maybe before ni Instagram sendu tiba-tiba sekarang dah asyik dapat DM. Maybe followers naik, komen, like semua. So
impact semua tu dekat Azran sendiri? Ataupun impact dari segi mungkin dalam you punya daily life kan, macam mungkin kena jaga attitude sikit ke apa kan, kena Betul. behave sikit. So macam mana? Macam mana behave ke sebab Ah. orang Dia tengok, orang sebenarnya kenal. kena behave jugalah sebenarnya. Faham. Dia behave juga lah dengan orang-orang yang baru kenal. Kalau orang lama tu dia tak behave lah. Betul tak? Tapi Oh. kita lelaki, ya. kita kadang-kadang kena behave dengan perempuan lah. Baik Azran, itu di kalangan orang Ah. kata rakan-rakan, pengikut kan, pengikut di TikTok, Instagram dan sebagainya. Jadi bagaimana pula orang kata keluarga, dari segi keluarga pula? Adakah mereka menyokong Azran terus dalam kerjaya TikTok ini sendiri? Keluarga saya, dia jenis benda tu bagus, okey, bukan yang teruk. Dan benda tu, family saya jenis macam abah saya dia macam benda tu kemas, elok kau pergi. Diorang suka, diorang memang Faham? support. Diorang memang support. Adik-adik saya memang support. Mm-mm. Mak ayah saya, kalau mak saya pula, kalau saya video saya ada keluar TV, dia paling excited. Dik, buka TV cepat, record. Rakam, tunjuk bagi kat mak. Mak nak simpan. Dia paling excited lah. Diorang support. Yang penting tak malukan diorang, tak buat benda yang bukan-bukan. Tu je lah. Saya setuju. I see. Okay, Okay, Azran, bagus. ada satu soalan yang menarik ni lah. Berbalik kepada kita punya topik Okay. asal tadi kan, TikTok kerjaya atau sekadar hobi. Apa pandangan Azran sendirilah kalau orang kata TikTok ni antara aplikasi yang boleh dijadikan sebagai platform untuk menjana pendapatan atau income sendiri. Macam mana pandangan Azran sendiri? Bagi saya dengan rezeki masing-masing. Kadang-kadang ada yang naik, dia tak dapat apa-apa, dia dah macam buat konten, orang tak tengok, dia tak dapat apa-apa pun. Macam saya buat konten, orang tengok, macam tu je lah saya dapat. Kalau dia menentuk rezeki, macam orang cari dia buat promote kedai ni, promote kedai tu, dia boleh jadikan itu dia punya kerjaya. Macam saya setakat ni, yang saya nampak kat diri saya, dia boleh buat jadi hobi je lah untuk diri saya ni. Tu buat suka. Macam tu je lah. Baik Azran, setakat ni sehingga hari ini Azran ada tak dipanggil mana-mana syarikat atau organisasi? Setakat ni kalau yang baru naik biasanya akan dipanggil oleh Bigo. Masuk dalam syarikat dia untuk menjadi host. Faham? Setakat ni tu je lah. Setakat orang buat promote sikit tu dapat dah buat. Jadi sampai hari ni adakah Azran menerima orang kata macam sekarang kan ada yang buat paid review, gift review. Azran buat tak benda tu? Saya memang buat lah. Tapi saya ni jenis yang kalau kat IG tu DM saya akan tanya berapa awak nak bagi saya. Saya tak tetapkan harga dia berapa tau sebenarnya. Saya dah rasa macam okey, berapa nak bagi. Saya akan tolong. Kalau orang Melayu tu kita tolong Melayu dengan Melayu lah. Ada je sampai orang minta RM10 boleh tak? RM10 boleh tak? RM15 boleh tak? Saya kata okey dah, awak nak bagi saya berapa? Awak bagi je, saya okey. Saya tolong awak tolong saya. Macam tu je lah. Rezeki tak tahu kan. Tak tahu. Good to hear that sebab Betul. ada orang letak renting price yang orang lain tak mampu. Macam maybe I yang baru nak naik, nak start attracting customer, tapi bila dah letak harga macam tu dia macam tak boleh nak go lah sebenarnya, so dia orang stop. So dengan cara Azran tu is actually a good way bila dia orang ikut rating price, ikut budget dia orang, but still they manage to attract customer. So it's a good things lah to see. Okay, I macam wow. Betul, setengah orang dia kalau kita tengok tak adalah berkebolehan sangat dalam berkata-kata kan, tapi meletakkan harga yang tinggi tidak padan dengan apa yang mereka promote atau promosikan. Itu satu benda yang orang kata kurang lah bagi saya. Dia macam Azran ni, dia kongsikan dekat sini, dia meletakkan harga pada apa yang dia buat apa yang orang bagi kat dia. Macam tu lah. So the good one from Azran.
Baik, kepada anda semua Yes. penonton-penonton podcast ketika ini yang sedang menonton podcast, jangan lupa anda boleh letakkan komen-komen anda di ruangan komen di sebelah kerana kita bersiaran secara premier di YouTube saluran Poli TV News. Dan kepada anda yang baru masuk malam ni, alright, topik kita adalah TikTok kerjaya atas kadar hobi. Kita ada tetamu kita istimewa iaitu Azran Noor. Kalau anda nak orang kata nak apa orang kata? Nak tengok dia ni secara TikTok ataupun di laman sosial, anda boleh follow beliau di IG-nya Azrano_ tak silap, betul kan? Alright, nanti apa-apa pun Betul. kita akan letak di link di bawah, alright. Dan juga kepada anda semua, anda jangan lupa, jangan lepaskan peluang anda, alright. Dapatkan kata kunci di hujung segmen podcast ini kerana sekiranya anda kumpul kata-kata kunci ini, anda akan berpeluang memenangi hadiah wang tunai dan juga hadiah daripada Poli TV News. Baik, kepada anda semua, kita masih lagi bersama dengan Azran ketika ini. Kita nak tanyakan soalan berkenaan dengan TikTok dan seterusnya soalan saya, bukan soalan saya, ini merupakan soalan daripada media sosial ketika ini. Right. Katanya apakah yang membuatkan Azran join TikTok ni sendiri? Okay. Yang buatkan saya join ni, tipulah kalau saya scroll IG, saya tengok orang ni famous. Tipulah macam tak teringin juga nak jadi macam dia sebenarnya kan. So saya pun starting dah buat macam tu, saya buat video macam tu. Dan alhamdulillah rezeki naik, saya dapatlah rasa benda tu. Dah famous dah sekarang. Baik, Nak cakap famous tu Teringin. tak adalah mana-mana tapi Nabil, bila kau nak famous Nabil? Azran boleh tolong guide Nabil lah. Nabil pun tengah on the way nak famous ni. Nabil pun try hard buat video TikTok ni. Aduh. boleh ada rezeki naik lah. Mungkin macam teacher kata tadi kan, orang buat kelas buat bengkel, orang share sesuatu dekat TikTok. Ada tak Azran terfikir untuk buat macam tu one day lah katakan? Kira sharing knowledge lah. Oh, sharing tak ada, saya knowledge. tak pernah terfikir ke. Ada je orang dia DM, macam mana nak masuk FYP semua. Saya pun cakap lah, kau scroll TikTok tu, lagu apa yang cik keluar benda yang sama, kau pakai lagu tu. Itu je lah. Dan confident kena ada. Saya tak pernah terfikir nak suruh bayar ke apa, tak ada. Sebab saya nak tolong orang. Okay. Sebab kita pun pernah ada kat tempat dia, so kita tolong lah, apa salahnya. So Tia nak tanya Azran sendiri. Okay, Tia ada tengok tau satu video TikTok Azran, which is Azran buat dengan your punya girlfriend about tag as a best friend tu. And then suddenly your girlfriend like tanya, kenapa rasa macam tu, sayang kita semua tu. So itu adalah secara memang spontan atau create? Itu create. Sebab saya punya GM tak pandai benda-benda macam tu. Okay. So masa saya create lah, dia pun ikut je lah macam mana. Saya ajar dia macam mana nak jadi macam tu. Sebab dia pun nak juga. Dia nak buat account TikTok, dia pun nak buat video. So saya ajar lah macam tu. Confident kena ada dekat itu. I see. So, Oh. okay, as we know lah kan, your girlfriend, you dah start famous dekat TikTok, you got a million likes, you got a comment apa semua, mesti ada some of person yang akan komen, and your girlfriend tak jealous ke, macam mana ke, how do you explain to her? Okay. Saya beritahu, masa okay. Hello? Hello. Baik, siapa di talian? Okay, saya Lin, penulis artikel Politik CPSS. Alright. Apa soalan yang mungkin nak diajukan? Soalan. Okay, saya nak tanya lah, saudari ada tak
Saudara. Ada tak Sangat. strategi untuk dapatkan audience ke viewer ke? Ada tak strategi? Okay, boleh dengar Boleh? Alright, Azran. Ulang boleh tak? Okay, Lin. Azran minta ulang balik soalan tu. Okay. Maksud saya, Encik Azlan ni ada tak strategi ke macam mana Encik Azlan dapatkan viewer, audience dekat TikTok ni? Ada tak strategi? Okay, maksud pemanggil kita ni, Macam mana? ya, macam mana Ah. Azran dapatkan viewers tu sendiri? Macam mana Azran dari segi promosi tu? Oh, Good questions. sebenarnya macam ni. Kita macam saya cakap tadi, kita nak tarik orang tu, first kita kena confident. Bila kita buat video tapi tak confident, macam mana kita nak post, kita nak suruh orang tengok kita. Dan kita dia macam kita ikut trend dan kita macam post lah, ada orang tengok, ada lah, tak ada orang tengok tak apa, buat lagi benda baru. Baik. So setiap kali yang saya post, saya tak berharap yang view banyak. Apa saya tak Macam kisah. post-post. Dia macam post-post husnuzon je lah. Siapa nak tengok-tengok, siapa tak nak tak nak. Nak tengok lah. Nak tengok lah. Naik alhamdulillah, tak naik tak apalah. Tak kisah pun. I see. So after we talk a lot dengan Azlan ni, dia sebenarnya ada positive vibes yang chillax. Santai, Dia macam, santai. Hai je, tak apa. Tak nak. Dah naik. Alhamdulillah. Macam tu. Santai. Ya. Kita tak nak terlampau terkejar-kejar kan. Betul sebab sometimes kita panggil attention seekers tu sampai gunakan konten yang terlalu, for me terlalu over lah for Tak me. berakal. Sometimes Tak konten yang berakal senang. Cross the limit lah. yes, untuk dapatkan attention dari orang. Even komen negatif ke apa ke tak apa, as long as aku dapat like banyak, aku dapat views banyak. Dia macam tu lah, kan? So pada pandangan Azlan sendiri, Azlan rasa kan yang mana sebenarnya yang main peranan besar dalam TikTok ni? Sebab kita tengok TikTok ni most of-nya banyaknya negative content apa semua. How you try to overcome that negative content dengan you punya content? Okay, dia macam ni. Bagi saya buat konten tu, saya fikir dulu, teruk tak benda ni? Dan saya akan tanya orang lain dulu, okey tak aku buat macam ni? Dan orang cakap, okey je. Dan saya pun tengok balik, saya check balik, okey, alhamdulillah lah. Tu ya, kadang-kadang kalau negatif komen tu, biasalah manusia kan. Kita tak boleh buat hati semua orang. Kadang-kadang benda baik yang kita buat pun tak suka. Sedangkan kita tengok Abid Liu pun buat baik pun orang tak suka. Ini kan saya cerita yang kedil sangat, kecil macam tu. Okay, ni So, betul. betul. Saya fakta yang tak boleh. Baik, Azran. Kita nak buat ada apa? soalan yang seterusnya dari kita punya noti di sini. Alright. Katanya Abang Azran, saya daripada Pulau Pinang. Alright, orang kampung Nabil. Alright. Dia kata kat sini, Abang Azran, saya nak tanya, dalam satu video berapa kali Abang Azran retake? Adakah banyak ataupun sekali tu memang dah cun? Atau one shot je. Silakan Azran. One shot. One shot je. Okay, dia bergantung kepada video. Kalau video yang saya main petik lighter tu banyak jugalah. Take dia. Kadang 5 ke 6. Kadang-kadang paling hampir nak ke 10 take lah. Itu kadang-kadang dah tukar lighter, gas habis. Oh, sampai banyak. tahap macam Penat tu Tukar lighter, gas habis, banyak kali take. Itu Penat kadang-kadang itu yang saya pun dah kurang rabak benda tu. Penat. Lepas tu bila dah bercakap tu kita nak edit tulisan lagi. Tu banyak kali take lah nak. Kalau video yang senang-senang, saya cakap nak lompat ke menari ke 1-2 kali tu dah okey dah tu. Tak, saya macam ada menari juga tak beria lah benda macam tu. Ada menari, Ada menari yang maknanya ada, tapi tu lah menari yang kelakar-kelakar lah, bukan yang
Dia macam bacuk bukan lah. Faham. Oh, Orang tengok tak? Yang dengar tak? Yang cat rambutan tu. Aha. That one. Yang tu dalam hari ni. Hari lagu tu. Okey, kalau boleh kita minta untuk kru teknikal kita Kalau macam mainkan visualnya paparan sambil Azran bercakap kan. Kita tengok mana satu visualnya. Tapi tak apa. Azran, seterusnya kita nak tanya dari segi konteks kata penggunaan TikTok ni sendiri kan. Pada dulunya lah mendapat kecaman yang agak kritikal aplikasi TikTok ni sendiri. Dan tiba-tiba dalam tempoh mungkinlah di Malaysia PKP ni diangkat semula di aplikasi TikTok ni sendiri. Jadi kan bagaimana sekiranya aplikasi TikTok ini dikecam dan seterusnya sehinggakan aplikasi ini tidak lagi boleh dilayarkan di telefon, dan adakah Azran punya tu terhenti di situ ataupun bagaimana? Okay, bagi saya kalau orang yang tengok negatif apa semua ni, dia terikut pada orang. Pada saya pun dulu saya pernah jadi macam tu. Dia tengok TikTok, TikTok lah apa benda tak elok apa semua. Sebab apa? Sebab kita punya mentality negatif dekat TikTok tu. Benda yang positifnya. Tapi disebabkan kita ni terlampau dengan negatif ni dekat situ, so negatif lah dia jadi benda tu. betul. Sebenarnya Cuma macam kalau kita pandangkan dia positif, ada baik dia. Ada baik dia dalam TikTok tu. Ada yang bagi ceramah, ada yang send video ceramah, ada je positif. Jadi letak pada orang tu. Kalau nak negatif, rosak lah benda tu. dia sebenarnya dalam T sendiri mula tengok TikTok ni as satu platform yang budak-budak buat konten yang merapu-rapu, yang pelik-pelik apa. Buat TikTok balik, but when I'm reading, I'm downloading TikTok, sebenarnya T belajar banyak benda. T belajar, sometimes T belajar how to do a beautiful note. Sometimes belajar masak pun sebenarnya, and sometimes belajar Posing. yes, betul. Banyak lagi time PKP ni kan, dia macam buka-buka je. Orang try masak ni, orang try masak tu. Lepas tu sometimes ada setengah TikTokers yang bagi confident kepada orang. Like they are giving some quotes, they giving some words yang bagi sebenarnya relaxkan Motivation. mind. Macam yes, it's good sebenarnya. Tengok sport. Kita tahu update-update apa yang jadi kat Malaysia semua. And benda tu is quite, bila kita terlalu lebihkan negativity, benda tu yang naik sebenarnya dekat FYP kita. Sebenarnya banyak je benda elok, konten-konten yang elok dalam TikTok ni. Dia kena pandai cari je sebenarnya. Baik, So, itulah macam betul. Letak dekat orang tu sendiri. Yes. So macam Azran sendiri, orang pandang konten Azran tu like how? Dia macam mana? Or based on kawan-kawan Azran sendirilah cakap, dia orang pandang konten kau sebenarnya macam ni ke macam mana? Okay, first boleh sebab konten yang petik letter tu kan. Petik letter tu rupanya dalam saya bagi cerita macam tu, ada orang yang tengah alami situasi macam tu. Itu yang sampai kat diri dia sendiri. So macam kita tak tahu situasi orang kan. Kadang-kadang orang tu pernah alami. So bila saya tengok video tu, dia teringat balik dan dia rasa dia tu pernah kena benda macam tu. Ya, saya lah tu. Mungkin orang boleh jadikan video dalam TikTok ni sebagai inspirasi lah. Dia orang punya nak kumpul balik semangat tu kan, daripada tengok-tengok video orang ni. Betul. Baik, Ada Azran. orang jatuh, dia tak apa-apa dia naik. Baik Azran, seterusnya secara personalitinya, adakah Azran ni di TikTok macam ni, dekat luar macam ni, bila kat Instagram macam ni? Adakah Azran berlainan di aplikasi-aplikasi tu? Tak, saya semua sama je. Insta ke TikTok ke semua sama. Saya memang kalau awak tengok pedang, saya memang periang. Tapi sometimes, biasalah kita manusia, periang macam mana pun kita, ada je sifat sedih. Kita ada sifat kecewa, pernah dilukai, happy. Mesti kita ada benda macam tu, kita tak sorok. So memang itulah saya tak sorok. Memang itulah diri saya.
So maknanya macam contohlah konten video TikTok yang lighter tu, dia macam you kecewa ke memang you betul-betul express you punya kecewa ke macam mana ke? Itu Nak alami masa tu. itu memang based on pengalaman saya sendiri. Oh, I see. Kita belajar dari pengalaman lah kiranya. Bila kita kecewa, kita tak nak orang lain pun kecewa macam kita. So you bagi pesanan awal-awal, bagi pesanan siap-siap. Pesanan macam tu lah. awal. Bagus. So memang kalau okay lah, kalau macam contoh lah, ada satu situation dia tengah marah. So Azran akan buat konten yang marah orang ke macam mana ke? Okay, kalau dia tengah bad mood, kita buatlah benda-benda yang kelakar. Benda-benda yang bila dia tak expect. Bila kita scroll dia tengah bad mood kan. Bila kita scroll, dia nampaklah video kita yang tak apa-apa tapi yang kelakar, made dia punya day tu. So dia macam tak jadi nak marah berterusan. Dia kata dia happy. Okay, now my means itulah. mood Azran sendiri. Kalau mood Azran sendiri, you're not in a good mood. Okay, masa tu bad mood lah you sendiri. You tengah marah or what. Are you expressing it at the TikTok also or macam mana? Saya tak tunjuk kalau marah tu. Saya tak tunjuk. Just kalau saya kawal dan saya marah tu, saya fikir macam mana saya nak buat konten selepas ni. Macam contoh macam tadi, ada orang kecam saya. Okay. Orang kecam saya dan saya ambil komen tu, saya buat video dan saya ajak kawan saya buat video. Ya, baru Dan ni saya tak nampak. bila dah ajak tu, dia jadi happy dan saya tak rasa macam tak ada nak rasa nak koyak ke nak apa, tak ada. Benda jadi happy. I see. Okay. Bagi kita kan kawan-kawan kan. Kita juga tahu yang Azran ni as a person yang pandai buat pick up line, betul ke? Tak ada. Mana ada tak pandai. Dia boleh lain ke? Dia boleh try Sebab satu saya pick up line jenis dekat saya Akilah. jenis memang tak pandai. Boleh ajar sikit. Okay, macam Akilah kan. Saya ni saya tak pandai pick up line ni. So, saya ni saya pick up dia terus, saya pick up line. Alamak. Alamak. Saya pick up saya Damn. pick ayat terus cakap je. Dia direct terus tak ada main-main dah Direct terus. Dia nak reject, reject je pasal lah. Nabil boleh belajar Nabil lepas ni. Maybe boleh applicatekan dalam you punya life. Sebab ada contoh lah kita nak confess kat kita punya crush. Kita nak confess kat kita punya crush kan. Kita usah dia. Tapi bila kita nak confess dekat dia tu, kita kena 80% atau 90% yang kita anggap kita dah kena reject. Oh, iya ke? Bila kita dah tahu okey dia reject kita rasa kita tak rasa apa-apa. Oh, reject dah okey lah, tak apa lah. Dah tahu dah. Kalau dia terima, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita teruskan. So, Dah konten untuk pick up untuk macam okay, ni aku nak bagi konten how to pick up crush korang apa semua macam. Ada tak Azra buat konten macam tu? Mungkin terfikir untuk buat ke. tak ada, tapi saya terfikir nak buat benda tu juga. Sebab saya biasa buat benda tu based daripada pengalaman saya sendiri. DM saya tu crush saya juga tu sebenarnya. So maybe sebelum ni duk suruh orang on tutup data tutup phone, lepas ni boleh lah kot buka phone bagi pick up line ke bagi apa ke saya untuk betul. Baik, kita ada satu lagi pemanggil di talian ketika ini. Kita akan bersama dengan pemanggil kita untuk bertanyakan soalan. Baik, Assalamualaikum. Siapa di talian? Hai, Assalamualaikum. Saya Mirul. Mirul. Ya, Mirul daripada mana Mirul? Daripada Ipoh Perak. Daripada Ipoh Perak. Baik, apakah soalannya tu? Okay, first nak tanya lah. Okay, macam mana kan, apa kata sekarang, kan sekarang app sekarang kat TikTok kan. So nak tanya lah macam mana apa confident, kena nak post kat satu video tu dalam TikTok. I mean kita apa? Saya cakap macam nak post kita punya
kita nak appear kita punya diri dekat TikTok tu macam mana kita confident tu nak rasa confident tu macam mana itulah. Itu dia Oh, soalan tips lah. daripada Mirul. Bagaimana nak dapatkan confident itu sendiri? Sila Azran. Okay. Ada satu lagi soalan. Sebenarnya mula-mula Okay, sekarang ni aku tengok kat TikTok dekat FYP ni tu penuh dengan macam kongsi ilmu betul, but kind of macam ada someone yang TikTok tu saya tengok dia share family matter. So aku nak tanya bagi Miro benda tu tak sepatutnya lah kan, sebab yang kata itu identity lah kan dalam kata ada masalah family ke apa, but selama boleh macam kata kenapa dia orang share benda tu dekat TikTok, why dia choose this platform to share their family matter ataupun how dia feel, how dia kata their problem on the TikTok. So aku nak tanya kenapa dia orang buat macam tu. Baik, terima kasih Amirul dari Ipoh Perak Thank you, kerana Amirul. menghubungi kita Thank you, pada Amirul. hari ini. Alright, sama. So Alright. Sila Tanya Azran. kusuk dengan soalan macam Yes. first pasal confident Ya betul. Yang pertama Okay, pasal okay. confident. First, pasal confident. Okay, confident ni saya pun pasal saya pun masa buat video dulu, saya pun tak ada confident sebenarnya. Saya jangan macam okay, saya buat ni, saya post je. Lepas tu confident tu datang bila kita buat, ada yang komen, ada yang view banyak, ada like. Itu yang datang ni confident dekat diri saya. Itu sebenarnya confident. So kita kena berani lah. Sebenarnya kita kena berani. Okay, post je dah. Dan yang penting benda yang elok lah. Benda yang elok dan kita macam kita jangan expect benda yang content terlampau tinggi. Okay, faham. Dia macam nak naik lah. Tak naik tak apa. So, lah. faham? Okay. So, maknanya dia macam bila dah buat video tu just go through lah. Kalau nak naik. Kalau tak apa, janji aku dah express what is my feeling. Macam tu lah. Benda tu dah sonok kita buat. Naik dah. Tak naik tak apalah. Kita buat lain pula. Jangan mengalah. Macam tu lah. Ya, sometimes macam lah. Dia sendiri tengah buat try lah nak buat video TikTok lah, walaupun tak famous kan. Try nak buat video TikTok, but sometimes after a few retake dah cantik dah. Dia jadi tak confident nak post, kita just put dalam draft je lah. Yes. Lepas tu saya cakap kita kena berani. Maknanya dia tak berani lah tu. Beranilah, dia berani. Post je, nak naik. Tak naik tak apa. Buat benda lain pula. Faham? Post je. Maknanya kita kena ada satu confident yang mana kita So, post je. in the conclusion, Ada orang tengok tak? Jadikan platform TikTok ni Ya. Baik, kita ada pemanggil kita sekarang. Kita ada pemanggil kita ketika ini. Kita jawab dulu pemanggil kita. Alright, sebelum kita bercakap lagi panjang. Okay. Baik, siapa di talian? Hello. Hello. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di talian? Nama saya Rizwan. Ya, Rizwan. Daripada mana Rizwan? Daripada Terengganu. Terengganu. Baik, sila Rizwan. tahu. Saya nak tanya, biasanya berapa lama orang spend time dekat TikTok? Kata Rizwan tadi, berapa lama seorang individu itu dalam aplikasi TikTok. Baik Rizwan, terima kasih. Okey, sama-sama. Thank you Rizwan. Okay. Alright. Thank you Rizwan. Azran. Okay, Rizwan. Azran sendirilah berapa lama dalam Saya cakap tadi. Macam saya cakap tadi, dia macam saya tak ambil masa lama. Main gitu-gitu je. Tengok apa yang menarik yang boleh saya buat. Saya buat dulu. Apa yang saya boleh buat, saya buat. Dan macam dia yang Rizwan tanya tadi tu, dia ikut orang lah. Kalau dia rasa dia tu terlampau, tak tahu nak buat apa, kan sampailah 2-3 jam main. Dia dah tak ada live kan, dia live TikTok main phone dia, lama lah. Dia base dekat orang tu dah, dekat orang tu sendiri.
Baik, itu daripada Ini Azran. pun 3 jam kadang-kadang. Sampai tertidur tu TikTok tu tengah berjalan lah lagi video TikTok tu. Itu dah di kategori sendu orang kata. Okey deh. Boleh ke belakang. Okay. Boleh ke. Tidak So- sekat Italian. Baik Azran dan juga rakan-rakan host, kita pun dah sampai di penghujung kita punya rancangan pada hari so ini. tak nak cover. So in conclusionnya Azran memang jadikan TikTok as hobi lah, not kerjaya lah. Hobi lah sebenarnya. Kalau ada kerjaya tu alhamdulillah lah. Sekarang ni buat hobi je lah. Jangan terasa saya gurau nanti. Baik rakan-rakan host. Memang lagi. Baik rakan-rakan host semua, kita telah pun sampai di penghujung rancangan pada malam ini. Hari ini kita bersiaran Khamis 14 Januari 2021. Tentunya kita bersama dengan tetamu kita hari ini Azran Nur. Good. Baik, terima kasih kepada Azran kerana sudi bersama-sama dengan kami dalam PoliTV News, kerana sudi berkongsi aplikasi TikTok ini sendiri dan secara rumusannya lah Azran. Mungkin Azran boleh konklusikan TikTok kerjaya atau sekadar hobi? Silakan Azran. Okay. Conclusionnya pada saya, dia bergantung dekat seseorang tu. Kalau rasa dia boleh buat untuk hobi, sekadar hobi, saya saja je teruskan. Dan dia start daripada hobi dah. Daripada start pada hobi, kalau rezeki tu ada, dia terus boleh buat kepada kerjaya. Okey, dia rezeki sebenarnya. Dia bergantung kepada rezeki. Kalau boleh buat kepada kerjaya, teruskan daripada kerjaya. Dan saya nak cakap terima kasih kepada PoliTV kerana sudi menjemput saya sebagai tetamu hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Sama Maaf lah salah terkasar bahasa ke apa ke. Thank you Azran. Baik Azran, sebelum kita tamat, mungkin Azran ada ucapan kepada semua pengikut-pengikut yang dah tekan button like kepada Azran sendiri, follower Instagram Azran. Mungkin Azran ada kata-kata akhir sebelum kita berpisah? Kita kosong-kosong Azran. Sila. Kepada yang sudi follow saya, saya nak cakap terima kasih dan teruskan sokong saya. Tak kira lah apa yang konten saya buat, baik ke buruk ke. Kalau buruk tegur, kalau baik teruskan sokong saya. Saya pun manusia biasa dan tak lari daripada kesilapan. Dan saya minta maaf lah kalau ada konten-konten saya tu yang membuatkan awak tak selesa. Dan apa-apa pun, terima kasih sebab support saya daripada awal saya main TikTok sampai yang sekarang ni. Baik, itu dia. Kami doakan juga untuk Azran Betul. supaya mungkin lebih famous lagi di masa akan datang. Lebih ramai lagi orang kenal. InsyaAllah. Hobi tu kepada kerja. Allah. Baik, semoga Azran lebih InsyaAllah, maju ke amin. hadapan. Orang kata dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini dapat menceriakan hari-hari ke semua pengikut-pengikut Azran sendiri. Dan kami daripada PoliTV News ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Azran kerana sudi bersama-sama dengan kami dalam PoliTV News Podcast malam ini. Tentunya kami bersiaran hari ini, tajuknya TikTok kerjaya ataupun sekadar hobi. Terima kasih banyak-banyak Azran, dan kepada anda semua, kata kunci yang kami akan berikan kepada anda adalah mikrofon baru. Saya ulang, kata kuncinya adalah mikrofon baru. Kumpulkan kesemua kata-kata kunci sehingga episod yang terakhir podcast kami bersiaran. Dan daripada kami, saya mewakili seluruh warga kerja tim kru PoliTV News ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua penonton setia podcast. Dan juga jangan lupa teruskan ikuti kami di seluruh platform media sosial Thank you kami. guys. Di laman web kami di politvptss.wixsite.com/terkini, juga di laman Facebook di PoliTV News, Instagram dan juga Twitter. Dan kepada anda semua, jangan lupa jangan lepaskan peluang anda untuk sertai kami dalam TikTok Jom Baca Berita Challenge. Anda boleh layari di TikTok kami PoliTV News dan try baca berita. Dan kami juga mengharapkan Azran try juga challenge baca berita tu juga, Azran.
InsyaAllah. Baik, dan saya rasa sampai di sini kami bersiaran. Kepada anda semua, jangan lupa terus ikuti kami di seluruh media sosial kami, dan juga jangan lupa tekan butang like, subscribe dan juga share. Sehingga kita berjumpa lagi. Saya Adam Hafiz Ahmad mewakili semua. Assalamualaikum, salam hormat dan bye-bye. Bye. Bye guys.